Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan adab-adab kita dengan orang yang kita kenal tetapi tidak qarib, tidak hampir dengan kita, ya tak? Bagaimana kita disuruh supaya berwaspada, kerana walaupun mereka itu ya kita kenali tapi mereka bukan sahabat qarib dengan kita. Jadi sebelum ni kita dah baca banyak panduan-panduannya, ya, banyak panduan-panduannya kepada kita dalam percakapan, dalam perbuatan, dan apa pun memang kita jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah, ya, Rasul sebagai qudwah hasanah kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang yang mengharapkan ganjaran Allah dan keselesaan di hari akhirat esok, maka jadikanlah Rasul sebagai contoh yang terbaik. Saya pun kena jadikan Rasul sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan pun kena jadikan Rasul sebagai contoh, ya tak? Maksudnya kita punya tanda aras, ya tak? Benchmark ialah Rasul, bukan guru sipulan, bukan tuan sipulan, ya tak? Ya, maknanya benchmark kita adalah Rasul. Dengan kita memang disuruh menghormati guru dan para ulama, tapi benchmarknya, tanda arasnya, kayu ukurnya adalah Rasul. Janganlah segala-galanya pada guru, janganlah segala-galanya ya pada ulama. Tapi sebenarnya ulama ke guru ke semuanya kena, maknanya berusaha, berikhtiar untuk mengikuti Rasul. Jadi jangan sampai maknanya Rasul itu sudah ke tepi, ya tak? Figure-figure yang baru, figure-figure yang kemudian tiba-tiba itu pula menjadi contoh mutlak kepada kita. Dan contoh kita yang mutlak adalah Rasul, ya, contoh kita yang mutlak adalah Rasul. Itu penting sangat, ya, itu penting sangat. Sebab kadang-kadang timbul ta'assub, ya, timbul ta'assub sehingganya seolah-olahnya segala-galanya adalah betul dan benar, sedangkan hakikatnya semua orang bekerja, berusaha ke arah maknanya mencontohi baginda, ya, tak kira siapa, ya, tak kira siapa, ya tak? Dan kata Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, di dalam adab kita bergaul dengan orang yang kita kenali tetapi tidak qarib, ya tak? Tidak hampir dengan kita. Jadi kata beliau, dan apabila engkau terpaksa bertengkar, terpaksa bertengkar itu penting, bukan kira nak bertengkar. Allahu Akbar, ya tak? Ada orangnya hobinya bertengkar. Hari ni siapa kawan aku nak bertengkar, ya tak? Mencari kawan bertengkar. Allah, letih, ya tak? Sedangkan dikatakan qad aflahal mu'minun, ya tak? Beruntunglah, berjayalah orang mukmin itu, antara lain walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, berpaling daripada benda-benda yang lagha, ya tak? Ataupun kita kata wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, ya tak? Bila berbicara dan dibicara, ataupun bila terpaksa berdepan dengan orang-orang yang jahil, ya tak? Dia mengambil pendekatan qalu salama. Dia berkata kepada mereka yang jahil ini, salam sejahtera kepada anda. Mana tak mau ikut level kejahilan itu, dia tak mau melayan kejahilan itu, ya, sebab maknanya bila dia melayan kejahilan itu, akhirnya dia menjadi sebahagian daripada kejahilan. Jadi dengan sebab itu dia wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, itu dipanggil sifat ibadur rahman, ya tak? Hamba-hamba Allah yang maha
Pemurah sifatnya antara lain ialah bila bicara sama orang jahil, supaya dia tidak akhirnya turut jahil, lalu dia kata dia lebih ambil pendekatan untuk memberikan salam, berpisah daripada mereka, supaya tidak dia mengiyakan kejahilan-kejahilan, ya. Yang ini kadang-kadang berlaku dalam perhimpunan-perhimpunan kita, ya. Dalam perhimpunan-perhimpunan orang yang jahil bercakap, ya, lalu dilayan. Dia kata mana pula wajib pakai tudung, ya tak? Ini sebenarnya yang wajib pakai tudung ini di negeri Arab je. Pasal depa ni padang pasir. Jadi dekat negeri Arab tu orang laki-laki pun pakai tudung katanya. Pasal padang pasir. Kan? Yang lain pula tepuk tangan pun. Jadi perhimpunan tepuk tangan namanya tak? Padahalnya nyata sah di dalam surah, ya tak? Ahzab ada, surah An-Nur ada, bercerita soal menutup aurat. Jadi maknanya begitulah, bila kita tercampur dengan orang yang jahil ni, sudah kita jadi jahil. Dan kalau terpaksa bertengkar, kalau boleh mengelak pertengkaran, ya tak? Ya, sehingga kita dah baca hadis sebelum ini, ya? Maknanya kita mengelak ke pertengkaran itu walaupun kita di atas yang benar, ya tak? Ya, kita di atas yang benar, maka itu suatu kemuliaan, ya, itu suatu kemuliaan untuk kita, maknanya mengelakkan diri daripada pertengkaran itu. Sebenarnya bukan apa tu, supaya kita tidak menyuburkan budaya yang tidak sihat, ya, di kalangan kita. Kita tidak menyuburkan budaya yang tidak sihat. Ke sana bertengkar, di sana bertengkar, di sini bertengkar. Jadi pertengkaran-pertengkaran itu menjadi budaya, ya tak? Contohlah kalau kita masuk rumah-rumah yang ya Allah bertengkar sesaja, ya tak? Ataupun kita ada ibu ayah yang bertengkar je saja kan. Jadi kita pun jadi rasa tak seronok dalam rumah, ya tak? Tak seronok dalam rumah. Atau hobinya bertengkar, hobinya bertengkar, ya tak? Jadi kita cari juga jalan supaya maknanya menjauhkan diri daripada pertengkaran, sebab sebenarnya, ya, pertengkaran itu boleh mendekatkan kita kepada takabbur, ya, boleh mendekatkan kita kepada sifat iblis, ya tak? Kalau terpaksa, kata Syekh Imam Ghazali, ya, kalau terpaksa hendaklah engkau jaga kehormatan diri. Maruah tu kena jaga. Jangan sampai hilang kawalan, ya tak? Jangan sampai cakap tu, maknanya cakap yang menyebabkan orang terperanjat dan terkejut, ya tak? Keluar yang bukan-bukan. Yang itu sebenarnya, ya, yang itu sebenarnya kadang-kadang bila dah marah memang dah tak sedar. Sebab itulah orang dulu-dulu kalau marah, astaghfirullahalazim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia itu ngapa tu? Supaya ada tali. Apa makna tali? Maknanya ada ikatnya, jangan terlepas. Lalu marah pun diiringi dengan segala zikir-zikir, la haula wala quwata illa billah, gitu. Marah-marah juga tapi zikir-zikir juga, ya tak? Supaya maknanya supaya ada tali, ya tak? Tidak terlepas daripada tali itu tadi, ya tak? Sebab wa'tasimu bi hablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Semua kamu berpegang teguhlah dengan tali Allah. Jadi tali ini ada signifikannya dalam kehidupan kita ni. Jangan terlepas tali, ya tak? Ya tak? Jangan terlepas ikatan. Sebab itulah di ikatan tu dipanggil aqad, ya. Maka dia sebenarnya ikatan tali tu tak, jangan terlepas. Jadi jaga kehormatan diri. Jangan keluar macam-macam, ngamput, ya tak? Kalau orang Arab tu bahasa-bahasanya itulah himar, ya tak? Himar, ya tak? Keldai. Kalau kita belah-belah sini donkey, ya tak? Dulu, ya tak? Donkey, ya tak? Idiot, macam-macam lah keluar, ya tak? Bloody fool, bloody fool, ya tak? Dululah kan. Ni bahasa orang lama-lama lah, orang sekarang tak tahu dia ya tak? Wallahualam lah, ya tak? Tapi zaman kita dah cikgu kan. Zaman kita, ya tak?
You idiot, bloody fool, katanya. Allah, dah keluar dia macam. Bila dah marah tu dah tak reti cakap Melayu pula dah. Tu dah. Jaga sampai jangan sampai hilang kehormatan diri je dah. Itu orang Arab dia keluar himar lah. Anta himar, katanya kan. Anta kalb. Pula dah. Seorang kata kamu keldai, seorang kata kamu anjing. Pula dah, ya tak? Anta fawqal himar, kamu atas daripada himar. Kamu atas daripada himar. Arab kalau dah marah, himar tu pun dia kata himar. Himar, dia marahkan himar tunggangan dia, degi. Anta himar, kata dia. Ya Allah, sampai ke tahap itulah dia, ya tak? Ya Allah punya marah, jadi terkeluar anta himar, ya tak? Humar, ya tak? Saya dengar tu sendiri dengan telinga. Pasal masa tu kami balik pada sekolah, itu dah makan nak rehat. Lepas tu laluan-laluan kami, kediaman kami tu ada laluan-laluan kereta kuda. Bukan kereta ni tak. Kereta kuda, kereta himar, kereta kuda, keldai apa semua lalu. Dengarlah Arab tu lalu bawa maknanya susu-susu ya. Udahlah himar tu gambarnya dah berat sangat tak nak berjalan. Dia marahnya himar tu. Dia katanya anta himar, katanya dah. Kalau lah himar tu kata boleh bercakap lah, aku memang himar dah. Mu lah himar dah. Itu dia. Hancur dalam syik ya tuan-tuan. Hancur dalam syik. Maknanya kalau kita tengok ya dah, tempat-tempat yang kena bom tu habis. Ya, maknanya center dia, tepi-tepi dia hancur ya. Kita harapkan orang sana boleh bersabarlah. Orang sana tak berani duduk di rumah sebab takut kena bom rumah. Itu yang tempat selari ke sempadan, duduk di kemah-kemah ya, duduk di kemah-kemah, tak berani duduk dalam rumah. Kalau duduk dalam rumah kena bom mati. Itu dia. Jadi maknanya sampai ke peringkatnya pemerintah guna Sukhoi ya. Guna maknanya Sukhoi, guna maknanya tak kira dah roket itu roket ini. Mana ada pemerintah guna demikian pada rakyatnya sendiri ya tak? Cuba bagi je pada rakyat itu peluang untuk memilih pemimpin. Selesai. Berdamai, buat pilihan raya, bebas. Bagi rakyat itu pilihan untuk membuat pilihan. Kalau kamu tu semiak, elok, pilihlah. Orang terpilih lah. Kalau gembo-gembo, tak adalah terpilih. Settle masalah. Ya, settle masalah. Tapi pasal dok megang juga yang jadi masalah. Ya. Dan berhati-hatilah supaya engkau tidak bertindak seperti orang yang bodoh atau gelojoh. Maklumlah, kita melayan orang yang jahil, kita melayan orang yang tak ada rasa, hilang maruah diri. Sudahnya kita pula jadi hilang maruah. Sebab setengah orang itu ya, dia tak rasa apa-apa kehilangan maruah diri. Sebab dia memang tak punya maruah. Cakapnya ikut teradap, ya tak? Sembangnya, tengkornya ikut dan. Jadi kalau ibarat orang Melayu kata melayan orang gila, kita jadi gila. Melayan budak, kita jadi budak. Melayan orang yang laburnya tak ada berjaga-jaga, sudahnya kita jadi macam dia juga. Jadi sudahnya kita jadi bodoh. Ya tak? Jadi dia kata di situ, berhati supaya engkau tidak bertindak seperti orang yang bodoh. Sebab itu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa idza marru bil lagwi marru kiraman. Bila dia lalu dan terpaksa menempuh benda-benda yang lara, marru kirama, maknanya dia lalu dalam keadaan dia tetap menjaga harga diri, maruah diri. Ya tak? Itu makna kiram. Kiram ni maknanya mulia, menjaga maruah, ya tak? Jadi dia tetap dengan maknanya maruah dan dignity yang ada pada dia. Tak ada pula dia terpalit sama. Terjerit sana, terjerit sini, ya tak? Kadang-kadang benda tu berlaku bila berimpun-berimpun keluarga. Dia maknanya sebelum makan tu elok lagi, dah lepas makan tu baru kelahi. Bila masa lapar tu elok lagi, ya tak? Bila kenyang tu jadi kelahi pula dah. Jaga baik-baik, ya tak? Jangan engkau banyak mengisyaratkan dengan nanti dulu apa dia? Jangan dikata supaya engkau tidak bertindak seperti orang bodoh, gelojoh. Fikirkan baik hujahmu. Ya tak? Sebab itu yang dikatakan hikmah itu apa? Yang dikatakan hikmah yang dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah tu, serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak. Itu apa dia? Dengan
kita memilih kata-kata, kita memilih siapa yang kita nak berkata, masanya bila, tempatnya bagaimana, kita kena buat pilihan begitu. Dan juga memilih kita kata subjek, bahannya, dan kemudian di samping itu tahu bila nak berhenti dan cara nak berhenti. Itu pun hikmah juga. Minta maaf lah teman rasa tak dapat dah. Tinggal lagi teman pesan pada Mika lah. Mika buka lah surah Al-Ma'idah ayat 52. Situ dia pun langsung terpengap, ya tak? Dia kira nak bertengkar dengan kita ni tadi. Dia nak bertengkar dengan kita, nak ditechinya. Jadi kita pun minta maaf pula dah dengan dia. Minta maaf lah teman rasa teman terpaksa beredar. Tapi teman pesan kat Mika, sekarang Mika balik ada rumah ada Quran tak? Ada kamu pula. Mika tengok surah Al-Ma'idah ayat ini. So tengok surah Al-Mu'minun ayat ini. Tengok dalam surah Al-Isra ayat ini. Jadi kita tinggalkan tu pun tinggal dengan cara yang cukup berkesan. Itu pun hikmah juga. Dia macam tuan-tuan dan puan-puan perasan tak kan? Orang yang cuba berjual-jual, salesman apa semua kan. Encik tak nak beli pun tak apa encik kan. Tapi ini kad kami encik. Jadi kalau encik ada apa-apa hubungi kami kan. Itu cara meninggalkan klien. Itu cara yang cantik tu. Kan, ataupun private investigator kan. Kadang-kadang maknanya kita kata penyiasat persendirian ke apa ke. Kadang-kadang dia ada orang yang tak mau bercakap, takut. Tak apalah, ditinggalkan kad. Anything, please contact me, ya tak? Ada apa-apa cuba hubungi saya, ya tak? Maknanya kadang-kadang dikatakan hikmah itu juga termasuk cara meninggalkan seseorang sehingga seseorang itu dapat pengajaran daripada perpisahan itu. Ya, sehingga seseorang itu dapat pengajaran daripada perpisahan itu. Landing time ni pun penting. Selain daripada take off penting, landing time, cara landing tu pun. Cara landing itu pun sangat penting ada. Ya Allah, tuan-tuan, naik kapal terbang kan, antara yang senok perut tu masa landing lah. Ya Allah, rasa entok, terang ya. Rasa lantoknya terjerombab, terjerombab. Terpayang ke dia laju laju nak turun mula dia keluar dulu kepok kiri kanan lepas tu dia keluarnya tayar kedegong katanya kan. Kita dah terasa tayar keluar ini nak touch the land ni, nak sampai dia nak landing tu ya. Bila dapat landing tu kan, lega benar kan. Pilot beropini kan, pilot beropini. Maksudnya apa tu? Nak landing tu artinya kita nak berpisah dengan seseorang yang buat PA ni pun biar perpisahan yang membawa pengajaran, ya tak? Baikkan hujah dan jangan engkau banyak mengisyaratkan dengan tanganmu. Maknanya orang nampak tak tenang kita tu. Orang nampak kita tak tenang. Kita tak perasan. Cuma kamu tengok tangan. Ya Allah, ke sana kemari, ya tak? Kejap ke situ, kejap ke sini. Kita yang perasan ni bila kita tengok balik video klip kita tu. Cuba kita tengok balik video klip. Kok ada lah orang merakam, ya tak? Cuba tengok tangannya berputar-putar, ya tak? Jadi barulah tahu, ya tak? Jadi itu menggambarkan ketidaktenangan seseorang, ya tak? Dan jangan engkau banyak menoleh ke belakang, ya? Maknanya fokus masa mengaji ke, ya tak? Masa wirid pun, masa berlabun dengan orang pun, ni masa wirid ni pun satu banyak noleh. Masa wirid kau, asal orang masuk je, baru masuk dia pun noleh, ya tak? Lepas tu dah tengok katas pula, tengok cicak belaga pula dah, tak? Lepas tu dah tengok lansia pula, jangan banyak benar noleh ni. Jadi maknanya bukan lansuyo ya, lansia ya tak? Jadi tak fokus, ya tak? Kita tu tawajuh kena kepada bicara kita, tawajuh kita kepada apa yang kita bicarakan, ya tak? Tak tahu dah tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut ya, ma ja'alallahu fi ma ja'alallahu fi rajulin min qalbaini fi jawfi. Ya, macam mana ayat tu? Allah tidak menjadikan bagi seseorang itu dalam benaknya ada dua hati. Ya, ma ja'alallahu fi rajulin min qalbaini fi jawfi. Ya, macam mana Ustaz Ihsan ingat ayat tu kan? Allah tidak jadikan dalam hati kita ini, dalam diri kita, dalam benak kita ni ada dua hati. Tak ada. Jadi maknanya ngaji-ngaji
kemudian dalam masa yang sama noleh ke lain. Jadi dia tak menumpu. Jadi berlabur dengan orang pun begitulah, maknanya fokus. Jangan engkau duduk di atas kedua lututmu. Ini gamaknya sila panggung ke gamaknya? Jangan engkau duduk di atas kedua lututmu. Sila panggung ke gamaknya? Ya tak? Sila panggung ni tahu ya? Gitu kan, sila panggung yang baru-baru aku tak tahu. Sila panggung ni biasanya dalam forum. Biasanya dalam forum, tak? Kaki atas kaki. Kan? Kaki atas kaki kan. Jadi bercakap tentang umat Islam, kan? Dianya kaki atas kaki. Dianya kaki atas kaki kan. Sesungguhnya penderitaan mereka adalah merupakan penderitaan yang panjang, kan? Kaki atas kaki. Ya Allah, mana maunya. Kan? Dewan seminar tu punya mewahnya kan. Cakap tentang penderitaan, mana mau. Nak cakap tentang penderitaan, jom pergi ke perkhemahan umat Islam, ya tak? Baru tahu nak bercakap tentang penderitaan, ya tak? Jadi maknanya kadang mana boleh bercakap hanya daripada pejabat. Ibarat pengulu kan. Pengulu mana boleh pengulu duduk pejabat je. Mana ada pengulu pejabat? Pengulu mukim namanya. Apa makna pengulu mukim? Kena tengoklah sikit ke bawah, ya tak? Adalah dia punya jadual untuk dia menjelajah. Kalau dah duduk dalam opeh je, bukanlah pengulu mukim, pengulu opeh namanya. Ya tak? Dan apabila telah hilang marahmu, maka bercakaplah dengan baik-baik. Memang dalam hadis Nabi pun disuruh kita berubah position, berubah situation, ya tak? Berubah situasi, berubah keadaan. Kan Nabi kata, kamu kalau marah tengah berdiri, cuba awak duduk. Kita orang tua pesan tu, duduk dulu, bawa selawat ke Nabi, kan? Sebab itu orang tua dia bukan kosong dah. Dia buat tu pasirnya tu kan. Orang dulu sampai tahap kata cakap orang tua setengah kitab tu. Punya merendah diri tu tak sebutnya sepenuh kitab, ya tak? Setengah kitab. Cakap kita tak tahulah ada kitab kita cakap kita ni, kan? Cakap kita kan ikut dan je. Orang tua tu sampai dia berlapik tu, sampai dia kata jangan cakap orang tua ni setengah kitab. Tinggal lagi kita tak jumpa kitabnya. Kan? Tapi ada pasirnya tu, bukan cakap saja tu, ya, bukan cakap saja. Sebab tadi kan maknanya duduk, daripada dia tengah marah-marah berdiri, cuba buat duduk. Sebenarnya itu hadis tu kan, hadis Nabi, kamu kalau tengah marah, kalau kamu tengah berdiri, duduk, kata Nabi, ya tak? Kalau boleh ngambil air semayang. Ngapa tu? Pasal marah tu api. Ngambil air semayang tu ayo, maknanya sejukkan balik, ya tak? Beralih dari situ, ya, beralih dari situ, ya tak? Sebab itulah maknanya kita tengok bagaimana cara melerai tu, ubah keadaan tempat, ya, sebab makna tempat kita berdiri dan duduk bertengkar tu dikuasai oleh iblis, syaitan. Ubah keluar, ya tak? Keluar, ya tak? Maka bercakaplah baik-baik setelah hilang marah tadi, ya tak? Dan apabila sultan mendekatimu, mana orang yang ada kepentingan, orang yang boleh menawarkan dengan pelbagai tawaran, orang yang di tangannya ada dunia, dan apatah lagi bukan sekadar di tangan, di hatinya. Ini mulalah, ya tak? Mulalah bila kita berkawan dengan orang yang bukan sekadar dunia di tangan, bahkan dunia di hati. Itu jaga baik-baik. Sebab apa? Allah, sembangnya tak ada lain, ya tak? Sembangnya dunia, tak ada lain, ya tak? Dia cerita istana, dia kerja di istana. Dia kerja di istana kan, sembang istana je. Cerita raja buat itu, raja buat ini, istana tu begini, istana tu begini. Bila tanya balik, Mika duduk mana? Rumah di mana? Katanya gua tempurung. Gua tempurung kan. Sembang raja tadi melampau-lampau kan. Atau datang Kuala ni. Nak mencari laksa murah sikit. Jadi kan jatuh kan. Kan jatuh daripada sembang tadi, ya Allah, kita katakan. Tak ada nak sembang rakyat, sembang raja je kan. Tak ada nak sembang rakyat, sembang raja.
Jadi yang itu lah kena berhati-hatinya berapa ya tak. Takut sampai dunia masuk dalam hati ya. Ya Allah. Ya, kita tak nak dunia masuk dalam hati ni. Jangan ada kebesaran dunia dalam hati ni. Apa tidak? Raja ke tak raja ke, kaya besok. Habis cerita ya tak. Dan dia sakit perut garang, mudahlah tu. Kaya lah dia, besok lah dia ya tak. Apa tak kira raja tak raja ya tak. Bila sampai masanya mata kabur, gigi gugur, kulit kendor, uban tabur, apa lagi ya tak. Jadi apabila sultan mendekatimu, orang yang ada kepentingan, orang yang ada dunia dalam hatinya, dalam tangannya, kalau dalam tangannya tidak dalam hati, legalah. Tidaklah. Jadi itu legalah ya tak. Maka anggaplah dirimu seakan-akan berada di atas mata pedang yang sangat tajam. Ini jaga baik-baik. Ya tak? Allahu Akbar. Ya tak? Maknanya kena sembelih lah nanti. Kalau tak betul caranya, kena sembelih. Ya tak? Kena sembelih. Ampun tuanku ya tak? Ampun tuanku ya tak? Jadi kita kena sembelih. Sudahnya tak tahulah nafar apa ya tak? Dah tak tahu nafar apa. Balik. Ya tak? Nafar awal belum lagi dah balik daripada Mekah. Ni siapa pula bagi nasihat yang tak sihat ni? Siapa pula bagi nasihat yang tak sihat? Namanya penasihat, tapi yang dibaginya penasakit. Ya tak? Yang boleh balik sebelum nafar awal dah balik, sudah sampai ke Dubai. Ni haji mana pula ni? Kan? Haji mana? Ya tak? Jadi kita pun jadi penin. Mesti ada penasihat 10%, ya tak? Sebab itu maknanya kerana untuk mencari maknanya redha pemerintah tadi, sanggup dia buat itu dan ini, sebenarnya dia sudah disembelih. Itu yang dikatakan berada di atas mata pedang yang sangat tajam tu tadi. Memang tuan-tuan jangan buat main ya tak. Jangan buat main ya tak. Kita tak kena tak merasa, boleh dah labun. Sekali kena ya tak. Sekali kena baru tahu ya tak. Apa kesnya cikgu ni, Cikgu Syed Zakaria? Dia tegur raja pasal raja tak nak buka kasut. Tuanku tak, ampun batik tak, tempat yang tuanku lalu ni orang nak semayang, tuanku kena buka kasut. Tapi yang jadi marah ni edisi ni apa, Edikong ni kan, apa dia panggil tak, edisi ni apa, ringkas pada apa juga ya. Edikong tu apa? Edikong. Pengawal. Dia pula dah marah pula dah kan. Lebih pada tuanku lagi kan. Lebih pada tuanku. Itu kisahnya bagaimana? Boleh tanya Cikgu Syed Zakaria apa kisahnya bagaimana lepas itu dia kena amaran dan sebagainya. Jadi bukan senang nak negur ni. Tara-tara sambil value pun. Ya tak? Di Masjid Kota Makanan kan Datuk Seri Sami Velu masa dia jadi menteri, dia berbuka puasa sekali dengan dema. Betul orang bang, bila orang bang tak makan. Lama Datuk Seri Sami Velu tanya, pasal apa tak makan, sudah azan. Tiba-tiba dia mau jawab, Datuk Seri tak makan lagi, macam mana kami nak makan? Dia mana ada puasa. Lepas tidur hormat ke Datuk Seri tu kan, saya suruh baca satu Quran kan. Saya suruh baca satu Quran kan. Itulah pasal dengan main kan, bila berdekat dengan menteri pun udah. Jadi betapa kita berada di atas mata pedang yang sangat tajam ya tak. Sebab itulah maknanya mencari jalan untuk jangan terfitnah ataupun teruji ya tak. Dan jauhilah daripada bersahabat dengan orang yang hanya suka kepadamu ketika engkau senang saja. Kawan ni bukan semasa senang ya tak. Kawan ni semasa susah. Tu kawan, nak tahu kawan tidak masa susah. Ya tak? Nak tengok mulia ataupun tidak seseorang masa marah. Saya tak ingat hadis tu, Nabi sebut 3. Nak tahu kawan ke tidak seseorang itu masa susah. Nak tahu mulia ataupun tidak seseorang itu masa marah. Ada lagi satu, lupa. Jadi maknanya situ. Masa marah ni kan, kita sebelum dia marah, dia tenang, dia tak ada apa-apa masalah, mulialah dia. Kita tengok masa dia marah macam mana, apa yang keluar dari mulut dia. Ya tak? Mana rupanya dia berlabun, dia nengkin. Baru kita tahu dia tu siapa.
Ya tak? Bagaimana kita tahu dia tu siapa? Ya tak? Jadi maknanya nak tahu seseorang itu sahabat kita ataupun tidak, bukan semasa senang. Hakikatnya lah masa susah. Dia ada ke tidak? Masa jadi YB, oh ya Allah YB. Tu ya. Punya dah rapatnya dia, ya tak? Pada YB. Bila dah tak ada YB, ya tak? Apa? Dah tak nampak batang hidung, ya tak? Itu yang letih tu, ya Allah, ya tak? Itu yang letih tu. Orang akan bersama kita masa senang je, masa kita susah. Jadi sahabat ialah orang yang boleh bersama kita masa kita susah. Itu sahabat, ya Allah. Kerana dia adalah musuhmu yang paling bahaya, ya. Orang yang hanya bersama kita masa senang je, dia adalah musuhmu yang paling bahaya. Maknanya bila kita susah, dia dah tak ada dah. Jadi orang ni mengambil kesempatan, ya tak? Jangan engkau jadikan hartamu lebih mulia daripada maruahmu. Peganglah, ya tak? Maknanya peganglah maruah. Jangan kerana 50, 100, 200, 500 hilang maruah. Sampai benda yang tak betul pun betul. Ya tak? Benda yang salah pun betul. Benda yang betul salah. Benda yang betul salah pula. Kerana reta ni tadi. Jangan sampai kepada tahap itu, ya tak? Jangan sampai kepada tahap dinuhum dinaruhum hammuhum butunuhum. Ya tak? Agama mereka ialah wang ringgit. Dan apa dia? Yang penting ialah perut. Hammuhum butunuhum dinuhum dinaruhum, kan? Sayati zamanun dinuhum, ya, dinuhum dinaruhum wa hammuhum butunuhum wa qiblatahumun nisa. Akan datang satu zaman manusia itu agama mereka ialah wang ringgit. Jadi tasbihnya ke atas, bukan ke bawah. Tasbih ke bawah, subhanallah, subhanallah ke bawah, kan? Dia ke atas. Berapa? 200, 500. Ke atas. Nak ngira duit ni? Nak ngira duit. Jadi tasbihnya ke atas, ya tak? Jangan sampai hilang maruah, ya, kerana reta. Allah, ya tak? Apa tak rasa buat dosa? Kerana reta ni, dapat reta ni, apa tak rasa buat dosa, ya tak? Megah pula. Akhadathul izzatu bil ithmi. Dia rasa izzah dengan dosa. Allah, tuan-tuan. Jadi itulah yang kita sedih tu, ya? Kita sedih bila orang rasa megah ataupun kita rasa megah dengan dosa. Itu kita rasa sedih, ya tak? Sebab itu bila kita tengok dosa, ya tak, jauh di lubuk hati kita itu, ya tak, benci, bersalah, gelisah. Bukan bila tengok dosa, kita rasa mau teman nak serota sekali. Kalau boleh, teman pun dapat juga. Inilah yang berlaku bila orang melihat kekayaan Qarun. Mula-mula mereka kritik Qarun pasal zalim dan bersekongkol dengan Fir'aun. Tapi bila dia tengok kata Qarun, ya laitana utiya mislama utiya Qarun. Ish, kalaulah kami dapat reta macam Qarun dapat. Apa pula susahnya? Bersekongkol lah dengan kezaliman Fir'aun, dapatlah reta. Ya tak? Penyelewengan itu diiyakan, dapatlah kata. Hilang maruah. Ya tak? Hilang maruah. Itulah dia, ya tak? Allah Ta'ala tenggelamkan Qarun, ya tak? Di tengah-tengah padang pasir. Di tengah-tengah padang pasir itu tiba-tiba ada air sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya, sebesar-besarnya tasik tu. Kita pun ngiling pada nak nyampe jenuh. Mana pasir ada air, ya tak? Tuan-tuan. Itu dia, ya. Maknanya ini tempat-tempat yang boleh kita ziarah lah untuk ambil pengajaran, ya, di situ. Jadi maknanya Qarun ini di sana lah, di Mesir Qarun, ya tak? Yang di Malaysia ni Karun, sikit lah bawah, ada sikit bawah, ya. Dekat nak bunyi lah tu. Itu yang mencari reta dia. Cari reta Qarun. Buat apa cari reta orang yang menindas, yang menipu, yang bersekongkol dengan kezaliman? Tapi bila dah bab reta ni, hilang maruah, ya tak? Hilang maruah. Wallahu alam, kita berhenti di situ, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Ada sekali lagi kita, ya, ada sekali lagi sebelum nak puasa, ya, insya-Allah kita nanti sambung sedikit lagi, kiranya penutup tu. Tapi oleh kerana kita terus baca bahagian kedua, itu cara-cara meninggalkan maksiat. Kita tak baca bahagian pertama itu, iaitu ada adab melaksanakan ketaatan. Kita baca yang kedua dan yang ketiga, ya, itu yang cepat habis tu.
Jadi yang pertama tu banyak kepada aspek-aspek yang akhlak kita di dalam, maknanya kita kata urusan peribadi, di dalam urusan peribadi, ya tak? InsyaAllah. Jadi kita nanti baca minggu depan hari Isnin, ya? Habis dah ke? Yalah, Isnin depan ada sekali lagi, ya? 184 tu, ya? InsyaAllah bahagian penutup, ya? InsyaAllah.